Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, selamat petang pada semua yang sedang menonton saya, sama ada di Facebook Live ataupun di Facebook Live Tijanah.my ataupun di TikTok Move On bersama Kak Min. Okey, apa khabar semua petang ni? Salam Jumaat pada semua, bersempena dengan hari Jumaat dan pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi sama-samalah kita banyakkan berselawat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi antara saham yang bermanfaat ataupun berguna untuk kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita dapat bersua dengan Rasulullah dan sama-sama kita dapat mendapatkan syafaat daripada baginda pada hari akhirat kelak. Jadi selamat datang sekali lagi saya ucapkan bagi yang baru menyertai live saya pada hari ini. Okey, untuk hari ini apa topik kita? Topik kita pada hari ini adalah doa, rahsia doa menjemput bahagia. Kenapa hari ini saya sampaikan topik ataupun tajuk rahsia doa menjemput bahagia? Sebab ramai dalam kalangan kawan-kawan dan kenalan saya pernah bertanya macam mana saya berdoa, ataupun macam mana kita melihat orang-orang lain ni berdoa dan ditenang dalam doanya, serta doanya tu kalau ditengokkan Allah makbulkan dengan dirasalah Allah makbulkan dengan mudah. Jadi kita faham dalam konsep kita berdoa ada kalanya Allah makbulkan dengan segera, dan ada juga yang dimakbulkan mengambil masa untuk dimakbulkan, dan ada ketikanya mungkin dimakbulkannya pada kita tak tahu bila. So nak katanya masa untuk sesebuah doa itu dimakbulkan tu hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Tapi kita adalah beberapa tips ataupun langkah-langkah yang boleh kita amalkan untuk kita pastikan setidak-tidaknya doa kita ni mencapai satu tahap yang kita rasa dekat dengan Allah dan mudah untuk diterima. Jadi untuk hari ini saya akan kongsikan beberapa tips untuk doa. Tips yang pertama, untuk kita mengecap bahagia, sama ada dari sudut rezeki ke, kalau yang sedang mencari pasangan dari sudut bertemu dengan pasangan yang baik ke, ataupun yang sekarang ni dalam fasa untuk move on, nak berdoa ni macam mana nak move on ni pun, selain daripada usaha diri kita sendiri, selain daripada kudrat kita yang meletakkan usaha, kita juga perlu berdoa sebagai salah satu jalan penyelesaian yang terbaik. Maksudnya kita berdoa berserta dengan tawakal, keberserahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bantuan daripadanya lah membolehkan kita menjadi individu yang lebih baik, membolehkan kita untuk move on, membolehkan kita untuk bertemu pasangan yang baik, membolehkan kita untuk dimurahkan rezeki. Okay, jadi apa perkara yang pertama sekali yang kita perlu buat untuk berdoa? Okey, pertama adalah adab-adab kita dalam berdoa. Itu perkara yang sangat perlu dititik beratkan. Macam mana adab kita dalam berdoa? Bila mana adab kita dalam berdoa tu, pertama sekali pastikan kita dalam keadaan kita bersedia untuk berdoa. Bersedia untuk berdoa tu maksud dia bukanlah sambil-sambil kadang-kadang kan kita sibuk-sibuk ni, dalam kesibukan kita doa je tapi kita tak ready. Kepala kita, otak kita tak ke mana-mana, hati kita tak ke mana-mana. Ada sesetengah orang, dia tak angkat tangan pun, tapi hatinya benar-benar berdoa. Maksudnya dekat sini, bila mana dia nak berdoa tu, hati dan keberserahan jiwa dia tu waktu tu memang dia nak bercakap dengan Allah. Doa ni adalah salah satu medium kita bercakap direct dengan Allah. Kadang-kadang kan kita minta tolong orang kan, tolonglah doakan saya, tolonglah doakan saya.
mungkin itu sebagai salah satu cara lah untuk kita dapatkan mungkin berkat orang-orang soleh. Tapi kita pun ada juga cara yang sebenarnya tak ada, orang kata apa, tak ada hijab antara kita untuk kita bercakap dengan Allah ni. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita angkat tangan, tadah tangan dan berdoa pada Allah. Berdoa sendiri. Bila mana kita berdoa sendiri, kita rasai apa yang kita doakan. Perkara ini sebenarnya jauh lebih dekat antara kita dengan Allah. Dan kita akan rasa macam dekat sangat Allah tu dengan kita. Memang pada hakikatnya yang paling dekat dengan kita tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi first tadi saya cakap pasal adab kan. Okey, pastikan kita berada dalam keadaan diri kita tu memang nak berdoa dan bersedia untuk doa. Ada setengah pendapat katakan kalau boleh dalam adab berdoa tu kita berwudu, kita tutup aurat dan sebagainya. Tapi itu adalah adab kita dengan Allah lah. Okey, selain daripada tu, yang paling penting adalah kita ready, bersedia untuk berdoa. Bila kita duduk ni, kita bersedia, kita duduk dalam keadaan diri kita sekarang ni, dalam hati kita, ya Allah, aku nak berdoa, aku nak bercakap dengan Engkau, aku nak sampaikan kesedihan yang aku rasa ini pada Engkau. Jadi mulakan. Perkara pertama sekali, bila kita angkat tangan, kita tadah tangan bersama, pertama sekali mestilah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kenapa dalam setiap doa kita mulakan dengan bismillah? Okey. Selain daripada dalam doa ni disarankan kita untuk kita merendah-rendahkan diri kita pada Allah, pertama sekali kita perlulah mengangkat dan memuji sifat Allah itu sendiri dulu. Maksudnya kita bismillah tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksudnya kita sekarang ni sebelum berdoa, pada permulaan doa, kita mengakui bahawa sifat Allah tu yang pemurah. Dia memberikan rezeki, dia memberikan semua benda pada kita. Baik sihat tubuh badan, baik kita punya panca indera, kita punya rezeki dan sebagainya ni, kita boleh bernafas, udara, semua ni semua rezeki daripada Allah. Allah bagi tanpa kira kita ni Muslim, ada juga yang non-Muslim masih boleh bernyawa, masih boleh merasai nikmat panca indera dan tubuh badan yang sihat yang Allah bagi jadi. Jadi nak cakap ni, itulah antara sifat pemurah Allah. Kita memuji dengan nama Allah yang Maha Pemurah, dan dialah juga yang Maha Penyayang. Kalau dia tak sayang kita ni, sampai sekarang ni kehidupan kita melarat, kita tak tahu apa yang akan jadi. Hatta mungkin kita tengok orang-orang di tepi jalan, orang-orang yang melalui kesukaran dalam hidup pun, Allah masih memberi ruang dan peluang untuk dia hidup dan menjadi individu yang lebih baik. Ada kalanya dengan ujian dia kesepitan di tepi-tepi jalan tu, mungkin Allah datangkan kebesaran-kebesaran nikmat yang lain yang mungkin kita tak tahu apa yang dia rasai. Jadi nak menggambarkan pada kita bahawa betapa besarnya sifat Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Betapa besarnya sifat pemurah dan penyayangnya Allah tu. Jadi pada peringkat permulaan doa kita sebut bismillah tu pun daripada awal kena faham maksud. Bila kita faham maksud, secara tak langsung hati kita ni akan rasa tertaut. Bila mana hati tertaut dengan apa yang kita sebutkan, dengan apa yang kita bacakan, itu lebih menyentuh dan mendekatkan lagi kita kepada penghayatan doa. Bila mana doa dihayati, itulah yang akan membuatkan lagi kuat didengari oleh Allah. Apa maksudnya lagi kuat didengari ni adalah, kita sebenarnya doa diam-diam pun, dalam hati pun Allah dengar, walaupun kita tak cakap. Secara fizikal, secara lisan ni Allah memang dengar. Tapi bila mana doa tu tulus daripada hati, doa tu memang ikhlas daripada hati ni, dia akan sampai kepada Allah. Bila mana kita doa macam sambil lewa, tak ada apa-apa, macam tak ada apa-apa point pun, cakap je dekat mulut, tapi hati tak merasai benda tu, tidaklah seperti mana orang yang berdoa dengan hatinya faham dan menghayati apa yang dia harapkan. Okay, jadi bila mana pertama sekali kita sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okay, jadi dengan sifat pemurah dan penyayang dia itulah kita mengharapkan dia mendengar doa kita dan membantu kita. Okay, pertama Bismillah. Fahami sifat Bismillah. Kalau Tok Guru ni dia nak membahaskan Bismillah tu saja, maka masa berhari-hari, mungkin berbulan-bulan nak ceritanya betapa besarnya sifat Allah tu. Tapi saya ni taklah mampu sampai tahap tu kan. Jadi saya kongsikan apa yang boleh saya kongsikan untuk anda praktikkan dalam kehidupan seharian. Okey, pertama adalah Bismillah. Setelah kita Bismillahirrahmanirrahim,
kita pastikan permulaan doa kita tu dimulakan dengan selawat ke atas Nabi, selawat ke atas Rasulullah SAW. Okay, bila mana kita selesai selawat dalam doa kita, pastikan kita tidak tinggal doa kepada kedua ibu bapa. Bila kita dah selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, macam-macam lah selawat yang kita boleh sebutkan, tapi yang selalu yang paling mudah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ke, boleh, asalkan itu adalah bentuk-bentuk selawat ke atas Nabi. Kemudian seterusnya dah bismillah, dah selawat, yang ketiga adalah jangan sesekali tinggal doa kepada ibu bapa. Sebab maqam ibu bapa ni adalah maqam yang tertinggi selepas Allah dan juga Rasulullah. Sebab tu ada perintah mentaati ibu, berbuat baik kepada ibu bapa, jangan bercakap benda-benda yang menyakiti ibu. Jadi jadikan doa yang ketiga kita ni, sebelum kita nak sampai ke doa kita yang sebenarnya ni, kita tak tinggal doa kepada ibu bapa. Kalau contohlah kita tak hafal ataupun kita tak ingat doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, semua ni kita tak ingat, tak ada masalah, boleh je doa dalam bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab memahami doa itu dengan penghayatan tu jauh lebih penting berbanding kita menyebut doa tu dalam bahasa Arab. Sebab kita faham satu, bahasa Arab ni bukanlah bahasa komunikasi kita. Kita orang Melayu, bahasa komunikasi kita adalah bahasa Melayu. Orang Cina bahasa komunikasi dia adalah bahasa Mandarin ke, macam-macam lah kan, dia punya pecahan-pecahan bahasa dia. Orang India dengan bahasa dia sendiri, masing-masing dengan bahasa masing-masing. Tapi bila mana kita disatukan dalam satu agama, jadi bila mana kita disatukan dalam satu agama, kita boleh je nak berdoa, dan Allah itu sentiasa mendengar apa yang kita sebutkan. Kalau kita doa dalam bahasa Arab, pastikan kita faham apa yang kita doakan. Okey? Pastikan kita faham apa yang kita doakan. Okey. Bila mana kita doakan, contoh Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tu kalau na tu untuk jamak lah, untuk ramai. Tapi selalu kita dengarkan Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Li tu yang ada ya belakang tu, itu untuk seorang. Ya Allah, itu aku ampunilah segala dosa-dosaku, dosa kedua ibu bapaku. So itu je lah beza dia. Kadang-kadang kita confuse kan, kenapa ada ni orang baca Nina, kenapa ada orang baca ni. Tu sebahagian daripada penggunaan ataupun kita kata tata bahasa dalam bahasa Arab. Okey. Jadi untuk anda untuk anda faham apa maksud dalam setiap doa tersebut, anda boleh juga Google ataupun baca di internet. Sekejap ya. Okey, anda boleh saja Google ataupun cari je di internet kalau rasa nak baca doa yang bahasa Arab. Tapi cari juga maksud untuk kita faham. Andai kata kita ada masalah, tak naklah hafal ataupun susah nak ingat, jadi boleh je baca dalam bahasa Melayu. Apa doa yang kita boleh sebutkan dalam bahasa Melayu? Sama niat dia macam apa yang kita nak. Ya Allah Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku, dosa kedua ibu bapaku, lagi apa? Sejak dia memelihara ataupun menjaga, membesarkan aku sejak aku kecil hingga besar. Lepas tu apa lagi yang kita nak sebutkan, apa lagi yang kita nak katakan, apa lagi yang kita nak doakan untuk ibu bapa kita sebut je. Sebabnya selepas kita mendoakan segala kebaikan tu, doa kepada ibu bapa tu adalah doa yang tertinggi. Pastikan kita tak tinggal dalam setiap doa kita, doa kepada ibu bapa. Okay, so itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Okay, minta maaf lah macam ada gangguan sikit kan. Ada orang datang. Okay, so tadi yang first adalah bismillah, kemudian kita selawat ke atas Nabi. Yang ketiga, kita doakan kepada ibu bapa. Okay, so yang keempat adalah, itulah fasa untuk kita berdoa secara khusus. Maksud berdoa secara khusus tu apa? Contoh kalau kata kita rasa waktu tu kita
Selalunya, selalunya manusia ni dia akan rasa hatinya sangat sayu dikala dia diuji dengan kesakitan. Jadi kadang-kadang kan, waktu kita tengah sedih, kita tengah sakit tu, tiba-tiba air mata boleh saja keluar, tiba-tiba air mata mengalir je kan. Mungkin. Dan di waktu itulah sebenarnya hati kita ni telah dijentik. Bila mana hati kita dijentik pada ketika itu, yang membuatkan kita rasa macam sayu je hati tu, waktu tu sebenarnya adalah waktu yang sangat berkualiti untuk kita angkat tangan menadah doa. Menadah tangan membaca doa, minta benda apa yang kita rasa. Sebab waktu itu adalah hati kita ni sangat lembut. Bila mana manusia tu, bila mana seseorang individu boleh menangis, boleh mengeluarkan air mata, ketika itu hati dia telah diketuk oleh Allah. Dan ketika itulah sebenarnya hatinya telah lembut. Jadi bila hati ni lembut, benda yang kita sebutkan, benda yang kita cuba harapkan tu akan lebih ikhlas dan rasa macam betul-betul datang daripada lubuk sanubari kita. Dan kita doa lah, ya Allah ya Tuhan ku, contoh kalau kata waktu tu kita ni dizalimi ke, ataupun kita ni ditipu ke, dikhianati dan sebagainya, doa, ya Allah ya Tuhan ku, aku rasa aku sangat dizalimi, aku rasa aku sangat sakit sekarang ni kerana aku dianiayai oleh siapa, sebutlah, mungkin oleh kawan-kawan ke contoh, ataupun oleh pasangan aku. Dan aku tidak tahu di tempat mana yang aku nak melepaskan rasa sakit ni. Dan aku hanya mengharapkan bantuan daripada Engkau, ya Allah. Kau hapuskanlah kesakitan daripada dalam hatiku ini. Tapi doa ni nak pesannya, ada sesetengah orang bila dia doa dalam kesakitan, ada juga yang dia mendoakan agar ditimpakan bala ataupun perkara buruk kepada orang yang membuat kezaliman pada dia. Kalau boleh kita cuba elakkan. Kita cuba elakkan daripada mendoakan keburukan pada orang lain. Tapi andai katalah orang tu sangat membuat ataupun sangat menguji diri kita ni sampai tak boleh nak kontrol, semungkin repeatedly berlaku dan sebagainya, mungkin antara benda yang kita boleh cakap, bukan kita nak minta Allah balas, mungkin antara benda yang kita boleh sebutkan adalah, ya Allah ya Tuhanku, aku rasa aku sangat dizalimi. Engkau kurniakanlah kepada aku ketenangan, Engkau kurniakanlah kepada aku kelapangan hati. Di saat ini angkatkanlah segala kesakitan, dan Engkau berikanlah petunjukmu kepada orang sekian-sekian kepadanya. Contoh, katakanlah kepada si A, Kau berikanlah petunjukmu kepada si A supaya dia menyedari kesilapan yang dilakukan dan jadikanlah dia orang yang lebih baik. Kalau kita punya kekuatan untuk berdoa sedemikian. Tapi kalau kata kita tak boleh nak berdoa sebegitu, maksudnya kita tak mampu, kita rasa sakit sangat ni nak doa ni kan. Jadi kita sampai terkeluar kat mulut kita ni, nak cakap juga orang tu supaya Allah balas balik apa kesilapan yang dia buat. Kita boleh juga sebut dalam doa kita, ya Allah ya Tuhanku, aku rasa aku dizalimi oleh si A, contoh, aku rasa aku sangat dizalimi oleh dia. Ya Allah, Engkau berikanlah, kita tak sebut balasan, kita sebut, ya Allah Engkau berikanlah ketetapan ataupun ketentuan. Kau berikanlah ketetapan dan ketentuanmu kepadanya supaya dia sedar akan kesilapannya. Jadi Allah akan sebab apa saya pesan benda ni, bila mana doa orang yang dizalimi ni sangat tidak ada hijab. Jadi kadang-kadang bila mana kita dalam keadaan yang sangat marah, kita risau, doa kita tu boleh menjadi suatu benda yang sangat besar dan boleh memporak-porandakan kehidupan orang tu. Jadi daripada dia porak-poranda, kita doakanlah kebaikan kepada dia juga. Ataupun kita serahkan kepada Allah, ya Allah aku serahkan dia pada Engkau, pun boleh. Ya Allah Tuhanku, dia sangat menzalimi aku serahkan dia pada Engkau, dan Engkau berikanlah ketetapan bersesuaian dengan apa yang telah berlaku. Semoga ia menjadi panduan ataupun menjadi membuka minda ataupun dirinya menjadi individu yang lebih baik. Contoh, mohon orang yang menzalimi itu diberi balasan, tanpa mention apa jenis balasan, boleh tak? Macam saya sebut tadi itulah. Contoh, kita boleh cakap, ya Allah Tuhanku, aku serahkan dia pada Engkau, Engkau berikanlah balasan yang bukanlah kita cakap balasan, mungkin kita boleh sebut, kita perbaiki sikit doa kita tu, supaya dia tak jadi benda yang kita risau sangat. Orang kata apa, kadang-kadang ni manusia yang menzalimi ni, kadang-kadang dia sedar ataupun tak. Jadi ada benda lah kadang-kadang tu kita perlu jaga, supaya kadang-kadang ni doa kita ni boleh menjadi benda yang sangat membahayakan orang lain. Jadi bila mana kita rasa dizalimi tu, mungkin boleh je sebut, ya Allah Tuhanku, aku serahkan dia kepada Engkau, dan Engkau berikanlah ketetapan yang terbaik
untuk dia sedar akan kesilapannya dan tidak lagi mengulanginya boleh, macam tu boleh, tak ada masalah. Okey, sebab saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Allah ni, perempuan dalam dia anak yatim daripada kecil. Memang dia lahir dia tak ada ayah dia dah meninggal lah masa dia dalam kandungan. Okey, jadi mungkinlah doa anak yatim, kemudian dia selalu dizalimi tau. Ada banyaklah benda yang orang buat dekat dia macam-macam. Dan setiap kali dia rasa sakit, dia akan angkat tangan dan dia akan doa, ya Allah Tuhanku, aku serahkan dia pada Engkau, dan Kau balaslah sesuai dengan apa yang dia buat. Setiap kali dia doa, tak lama lepas tu memang macam-macam benda jadi dekat orang-orang yang menzalimi dia, sampai berlaku pembunuhan pada anak orang tu dan sebagainya lah. Dia tak berhasrat untuk, sebenarnya bila benda tu terjadi, dia cakap dia tak berhasrat pun untuk Allah balas dengan keadaan yang macam tu. Tapi ialah Allah tu maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-hamba dia kan, dan dia memberi itu setimpalah dengan apa yang dirasakan perlu. Tapi mungkin juga tak dapat dinafikan dengan doa orang yang terzalimi ni. Jadi daripada, dan dia pun kadang-kadang rasa macam menyesal sebab dia terdoa waktu tu dia marah. Jadi lepas pada tu dia belajar, bila mana dia rasa sakit, bila mana dia rasa orang selalu buat lagi kat dia macam tu, dalam hati dia kadang-kadang terlintas je, sebab dalam hati kan kadang-kadang tu menjadi satu bentuk doa juga. Jadi dia kata, ya Allah, aku serahkanlah pada Engkau, kalau tidak di dunia, di akhirat. Macam tu. Habis dia macam tu. Dan dia tak ada cakap minta balas, semua tu tak sebut dah. Sebab kerisauan pada dia, sebab kadang-kadang balasan tu agak, orang kata apa, tragis lah. Dia rasa tragis, dan dia kadang-kadang tu dia rasa macam bersalah pula. Adakah Allah makbulkan doa dia? Jadi benda tu sebenarnya bimbang kita sendiri yang akan jadi risau balik. Adakah benda yang buruk jadi ke orang tu disebabkan kita? Sebab manusia ni waktu dia marah memang dia marah, tapi waktu dia dah cool, dia dah tenang, dia dah tak fikir dah marah tu. Jadi waktu tu lah yang kita risau, kita akan rasa bersalah dan sebagainya. Jadi elakkan daripada mendoakan keburukan pada orang. Boleh saja kita lepaskan orang tersebut pada Allah dan minta Allah yang tetapkan ketetapan yang terbaik untuk dia, dengan harapan kalau jadi balasan buruk pun pada dia, mudah-mudahan dia boleh berubah menjadi individu yang baik. Tu je. Bukanlah Allah balas ke dia sampailah dia meninggal dengan keadaan yang buruk. Yang tu na'udzubillah, kita minta dielakkan. Sebab manusia ni tak dapat lari daripada kesilapan. Hari ni dia jahat, mungkin esok lusa dia baik. Dia boleh berubah. Jadi kita berusahalah untuk menjadi individu yang baik dan mendoakan juga untuk orang lain dapat kebaikan. Okey, tu kalau contoh kita dizalimi. Tapi apa lagi doa lain? Selalunya orang nak buat contoh ni macam nak move on. Ada yang daripada move on bersama Kak Min ni kan, kita rasa susah sangat nak move on. Macam mana nak move on ya? Okey, sebelum saya cerita tentang doa yang dalam bahasa Melayu ni, saya nak kongsikan dengan anda semua tentang salah satu doa yang diamalkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ni salah seorang isteri Nabi Muhammad SAW. Okey, Ummu Salamah ni adalah isteri kepada Abu Salamah. Kan dulu Ummu Salamah, mak kepada Salamah. Mungkin ni anak dia kot nama Salamah kan. Jadi ni gelaran dia, Ummu Salamah. Abu Salamah ke Abi Salamah? Abu Salamah tak silap. Okey, masa dalam peperangan, Abu Salamah ni menyertai peperangan dan dia meninggal. Dia salah seorang sahabat Rasulullah. Jadi bila mana Abu Salamah ni meninggal, antara sahabat yang soleh di sisi Rasulullah, Ummu Salamah ni sedih. Jadi apa yang Rasulullah ajak, jadi ni kita boleh amalkan. Apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umat dia adalah bila mana kita ditimpa musibah, tak kisahlah musibah itu tu sama ada meninggalnya orang kita sayang, sama ada kita berpisah ke, maksudnya berpisah cerai ke, berpisah putus cinta ke, sama ada rezeki kita orang kata apa, dipotong oleh orang kita rasa macam tu kan, maksudnya kita dizalimi dan sebagainya, boleh amalkan doa yang sama. Apa doa yang sama? Apa doanya adalah, pertama sekali ucaplah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah kita datang dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Itu pertama sekali, ayat yang pertama. Kemudian sambung lagi dengan Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Boleh tengok dekat Google pun ada. Boleh type doa musibah ketika musibah ataupun doa Ummu Salamah. Boleh juga. Doa ni bila mana, apa maksud doa ni dulu? Allahumma ajurni, ya Allah ya Tuhanku, kau kurniakanlah pahala padaku fi musibati, di atas musibah yang diberikan pada aku ni.
atas musibah, atas segala perkara-perkara yang kita rasa berat untuk kita hadapi ni, kita minta supaya Allah kurniakan pahala atas musibah yang kita hadapi ni. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlahnya perkara musibah ni dengan perkara yang lebih baik lagi. Jadi bila mana Rasulullah SAW ajarkan doa ni supaya Ummu Salamah amalkan, dan Ummu Salamah amalkan. Bila diamalkan, maka Allah menjawab ataupun Allah memberi maklum balas pada doa Ummu Salamah ni dengan siapakah yang Allah gantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah tu. Allah gantikan Rasulullah SAW sebagai suami kepada Ummu Salamah. Allah gerakkan dalam hati Rasulullah ni untuk pergi melamar Ummu Salamah menjadi isterinya. Jadi nak katanya bila mana contoh kita berhadapan dengan masalah dan sebagainya, cubalah kita amalkan doa ni. Bila kita amalkan doa ni, yang penting kena faham benda apa yang kita sebutkan, faham benda apa yang kita doakan. Bila kita faham, kita minta dengan Allah itu akan datang daripada hati. Tapi bila mana kita lafazkan di bibir tapi kita tak faham, itulah yang akan menjadi ataupun membataskan kita punya doa. Sebab dia akan kurang rasa di hati, tak faham benda apa yang kita cakap, kurang kata apa, kita tak menghayati doa tersebut. Okey. So itu antara doa yang Allah bagi, yang Rasulullah kongsikan. Jadi untuk anda yang di luar sana yang sedang mendengar sesi live ni, bolehlah amalkan doa ni kalau anda berada dalam sebarang keadaan kesepitan sekalipun. Ada barang anda dicuri ke, ada barang-barang kita ni dicuri ke, sama ada kita ni apa lagi, ditipu ke, semua benda dalam kehidupan yang kita rasa negatif tu berbentuk musibah tu, amalkan doa ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Okey. Setelah itu, lepas sebut ataupun amalkan doa ni, boleh spesifikkan doa kita. Apa maksud spesifikkan doa? Maksud spesifikkan doa ni adalah, ya betul Ayunis Ayub kata, okey ni Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Okey, dah rasa manisnya berharap hanya dengan Allah. Betul. Bila mana kita faham doa yang kita sebutkan tu, kita akan rasa benda yang kita cakap tu daripada dalam hati kita, dan dia tidak ada hijab. Kita akan rasa direct, kita bercakap ni betul, ikhlas ni untuk bercakap dengan Allah, dan kita akan rasa penuh pengharapan yang hanya Allah sahaja yang boleh bantu kita. Okey. Seterusnya spesifikkan dalam berdoa. Bila kita nak berdoa, contoh kita mengharapkan apa? Spesifikkan. Kenapa perlu spesifik? Adakah Allah tak faham benda apa yang kita nak? Allah itu sangat mengetahui dan maha mengetahui. Dia maha mengetahui setiap benda yang terlintas dalam hati kita, sangat mengetahui benda apa yang terlintas hatta di dalam fikiran kita. Tak perlu diterjemahkan pun dia sangat mengetahui. Tapi kenapa kita perlu spesifikkan doa kita? Pertama sekali untuk kita benar-benar merasai pengharapan yang tinggi dalam perkara yang kita nakkan. Contoh, kita bukan harapkan benda tu datang pada kita. Kita mengharapkan bantuan daripada Allah untuk ketemukan, contoh kita berdoa untuk jodoh, ketemukan dengan orang yang sebegini-sebegini. Kita mengharapkan contoh pekerjaan yang macam ni. Kita doakan supaya Allah ni memakbulkan doa kita untuk dapatkan perkara sebegini-sebegini. Tapi setiap doa kita tu kita letakkan pengharapan yang hanya Allah saja yang akan boleh bantu kita. Sebab apa? Sebab kita manusia ni hanya ada kudrat. Kudrat pun dipinjamkan oleh Allah. Tangan ni Allah bagi jadi. Tenaga kita Allah bagi, pinjam. Mulut kita, lidah kita ni nak baca doa pun Allah yang pinjamkan. Tak ada satu pun di atas muka bumi ni yang menjadi milik kita. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah pinjamkan pada kita. Jadi permulaan dia tu bila mana kita berdoa, contoh saya kongsikanlah antara contoh kita nak berdoa. Kadang-kadang orang tanya, macam mana kita nak dapatkan suami yang sekian-sekian benda? Doalah macam tu. Contoh, katakan kita nak seorang suami yang soleh. Doakan, ya Allah ya Tuhanku, aku nak betul. Betul ni Cik Ayunis Ayub cakap. Allah Maha mengetahui tapi Allah nak kita merayu dan bercerita dengan dia. Betul. Bila mana kita faham, kita cakapkan benda tu, dia seolah-olah satu rayuan, pujuk. Macam kita bercakap dengan kekasih kita, ya Allah kan, macam kita cakap kadang-kadang itu kita biasa berkongsi dengan kawan-kawan, biasa berkongsi dengan kekasih contoh, ataupun dengan tunang, ataupun dengan suami.
Macam mana kita merayu kepada orang, seperti itulah kita merayu pada Allah, tapi kita letakkan pengharapan yang sangat tinggi, hanya Allah yang akan boleh bantu kita. Okay, contoh, kita nak cari, kita nak dapatkan suami yang macam mana, contoh antara doa yang saya boleh kongsikan. Okay, dalam bahasa Melayu je, saya dulu pun amalkan doa. Contoh bila nak spesifik, nak sesuatu benda, saya akan berdoa dalam bahasa Melayu, sebab benda tu saya faham dan saya sangat dekat. Jadi antara benda yang saya boleh kongsikan adalah contoh, Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku seorang suami yang soleh. Bila kita sebut soleh tu, dalam hati kita, dalam fikiran kita tu, kita dah membayangkan soleh tu seperti apa. Contoh, Ya Allah, ya Tuhanku, kau kurniakanlah kepadaku seorang suami yang soleh, yang indah peribadi dan akhlaknya. Kalau kita nak orang yang indah peribadi dan akhlak, sebut, Ya Allah Tuhanku, kau kurniakanlah kepadaku seorang suami yang soleh, yang indah peribadi dan akhlaknya, yang baik tutur katanya, yang menghormati setiap manusia di atas muka bumi ini. Sebut, Ya Allah ya Tuhanku, kau kurniakanlah kepadaku seorang suami yang matang dan cerdas akal fikirnya, yang boleh memimpin aku dan seluruh ahli keluarga dan serta zuriat keturunan kami. Apa lagi nak doa? Ya Allah ya Tuhanku, apa lagi? Sebutkan. Kalau kita boleh buat senarai, contoh kalau bagi yang orang yang pernah ataupun member Stil Jannah dalam ni kan, kalau boleh kita buat senarai dekat dalam profil kita tu, kita nak ciri-ciri macam mana tu, pasangan macam mana tu, dalam doa pun kan ada sebut. Kita letak je kat profil kan, siapa je yang baca, okey, orang lain je yang baca. Tapi bila kita sebut setiap kali doa, kita repeat benda yang sama. Bila kita bercakap tu, bukanlah kita buat macam senarai, Ya Allah Tuhanku, nanti esok seperti 1, 2, 3, 4, 5 yang aku dah sebutkan semalam, tak. Tapi kita bercakap dengan hati kita yang penuh pengharapan. Ya Allah Tuhanku, aku ini hamba-Mu yang kerdil, aku sedang berusaha untuk menjadi hamba-Mu yang taat, yang patuh pada Engkau. Kurniakanlah kepadaku pendamping hidup, kurniakanlah padaku isteri ataupun suami yang boleh bersama-sama dengan aku mencari redha-Mu, bersama-sama dengan aku untuk berjalan di atas landasan jalan yang benar ke arah Engkau. Sebutkan benda apa yang kita rasa kita nak daripada pasangan tersebut. Dan bila mana kita sebut tu, hendaklah berserta dengan keyakinan yang tinggi. Keyakinan mesti tinggi. Keyakinan tinggi tu macam mana nak dapat? Bila mana kita faham doa kita dan kita percaya jodoh itu adalah ketentuan Allah. Kita bertemu dengan siapa pun, kalau dia bukan jodoh kita, dia takkan berkahwin dengan kita. Tapi bila mana Allah cakap dia adalah jodoh kita, kita nak lari sejauh mana pun dia tetap jodoh kita. Dan kita tahu setiap jodoh yang Allah bagi itu adalah yang terbaik. Maksudnya berbaik sangka pada Allah. Jadi contoh bila kita berdoa, semua benda tu kita berharap, Ya Allah, aku berserah dan aku bertawakal sepenuhnya. Bila kita cakap sepenuhnya tu, hati tu mesti bulat dah, mesti rasa macam, Ya Allah, betul, aku memang berserah dan bertawakal sepenuhnya hanya kepada Engkau, dan Engkau lah Tuhan yang maha tahu segala perkara yang baik untuk seluruh kehidupanku. Maka kurniakanlah yang terbaik untuk kehidupanku sesuai dengan aturan-Mu. Doakan yang macam tu. Bila mana kita meletak atau menutup doa itu dengan penuh keyakinan, setiap hari, setiap masa kita ada peluang dan ruang untuk berdoa, pastikan kita berdoa consistently. Maksudnya istiqamah, doa tu jangan tinggal. Okay, so kita dah sebut dah spesifik dah doa-doa kita lah. Sekali apa yang kita nak buat, pastikan kita tutup doa kita dengan selawat juga. Kenapa kena selawat? Kita mengharapkan berkat syafaat Rasulullah ni. Dengan selawat kita pada Rasulullah pada peringkat permulaan doa dan penutup doa ni, menjadi antara orang kata apa, pemudah cara untuk Allah mendengar, untuk Rasulullah turut sama mendengar dan mendoakan kebaikan pada kita. Jadi itu saja tips untuk doa pada kali ini. Kenapa saya rasa macam saya nak kongsi tips berdoa pada hari ini? Sebab ramai orang, walaupun jawatan dia tinggi dan sebagainya. Saya pernah sembang dengan seorang ni lah, dia ada education dia tinggi juga, ada jawatan dia pun tinggi lah dalam satu organisasi ni. Dia tertanya-tanya, macam mana kawan dia yang seorang ni berdoa. Kawan dia tu very soft. Setiap kehidupan dia dilalui dengan sangat tenang. Walaupun sebenarnya kalau orang tengok anak dia dengan ramai, suami dia
berlayar kerja kapal, dia ni sangat sibuk, tapi kehidupan dia tak pernah dia mengeluh, tak pernah rasa negatif, bercakap sentiasa baik dengan orang, semua baik. Dan dia terfikir, apa doa orang ni amalkan? Bila dia tanya, itu pun antara tips yang orang tu amalkan. Maksudnya dia berdoa dengan spesifik, dia faham doa dia, dan dia hanya bergantung harap pada bantuan Allah. Dan last sekali, dia berserah dengan sebulat tekad dia, dengan sebulat tawakalnya, yang Allah yang akan membantu dia. Okey. Jadi itulah tips yang saya nak kongsikan pada hari ini. Semoga sangat membantu anda semua yang sedang menonton video pada kali ini. Sama ada yang mungkin akan tonton rakaman ke apa ke, mudah-mudahan bermanfaatlah untuk anda semua. Dan terima kasih juga yang sedang menonton live di Facebook dan TikTok pada hari ini. Jadi kalau anda rasa perkara ini bermanfaat untuk anda, kongsikanlah. Berkongsilah dengan rakan-rakan anda. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat mengambil manfaat atas ilmu yang sikit lah saya kongsikan pada petang ini. Jadi terima kasih sekali lagi. Dan sebelum saya terlupa, InsyaAllah pada esok hari kita akan adakan seminar sebelum aku bernikah. Seminar sebelum aku bernikah, anjuran Tiljannah.my dengan kerjasama Bliss Consulting Group. Kita buat secara percuma je, untuk bantu anda di luar sana yang mana dalam ikhtiar ataupun usaha untuk mendapatkan jodoh, dalam usaha untuk mencari jodoh, bolehlah sertai kami untuk seminar pada esok hari. Disebabkan ni percuma, ambillah peluang, rebutlah peluang ni. Bukan selalu peluang percuma tu datang, tapi bila mana percuma, ambillah peluang ni. Mudah-mudahan dapat membantu meningkatkan kita punya kesediaan diri untuk menjadi pasangan ataupun menjadi membina keluarga bersama dengan pasangan kelak. Kalau bukan hari ini, mungkin tahun depan, mungkin beberapa tahun akan datang. Tapi ilmu tak akan pernah sia-sia, walaupun mungkin lambat lagi, ataupun mungkin dah tak lambat dah dekat dah. Ambillah peluang yang ada untuk sama-sama improve diri. Okey, ni Cik Ayunis Ayub kita kata, jangan putus asa dalam berdoa. Nabi Zakaria pun berdoa dalam tempoh yang lama sebelum dimakbulkan. Betul? Nabi Zakaria pun dia berdoa untuk dapatkan zuriat kan. Walaupun di usia dia yang telah tua, dia doa. Mungkin pada setengah orang rasa macam mustahil lah untuk usia sekian-sekian ni boleh dapat anak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tu maha berkuasa, maha kaya, dan dia berkehendak atas sesuatu tu. Bila dia kata kun fayakun, bila dia kata jadi, jadilah. Jadi jangan pernah putus asa. Kalau orang boleh berdoa bertahun-tahun sehingga ke umur ke beberapa ratus tahun boleh sabar dalam berdoa, ini kan pula kita yang baru setahun jagung. Kita doa hari ini, esok kita nak Allah dah makbulkan. Jangan putus asa, teruskan berdoa dan teruskan meletakkan pengharapan yang sangat tinggi. Hanya Allah sahaja yang boleh bantu kita dalam setiap urusan kehidupan kita. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya peluang yang Allah bagi hidup di atas muka bumi ini. Ini adalah fasa untuk kita membina cinta pada Allah. Bila mana ujian datang, saya ada dengar satu perkongsian, jika kita tidak kenal Allah di kala kita senang, Allah akan buat kita kenal dia di kala kita susah. Apa maksud dia kat situ? Kadang-kadang bila mana ujian yang datang dalam hidup kita ni ujian kesenangan, bila ujian senang datang kan, kita tak dapat rasa sebab kita enjoy. Tapi bila mana Allah uji dengan kesulitan, pada waktu itulah kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita akan lebih kenal dengan Allah. Kita tahu dalam dunia ni siapa je boleh tolong kita. Tak ada, melainkan Allah sahaja yang boleh bantu kita. So itulah yang dimaksudkan dengan, kalau kita tak kenal Allah waktu senang, kita akan kenal Allah waktu susah. Jadi Allah nak kita sentiasa mengenalinya, kita sentiasa dekat dengan dia. Jadi walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik susah maupun senang, sentiasalah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang dekat dengan Sang Penciptanya. Okey, so hingga di sini saja perkongsian saya pada petang ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada semua. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam esok. Esok pastikan anda semua sertai seminar sebelum aku bernikah. Kita jumpa esok di Zoom kami. Boleh juga kalau nak buat pendaftaran, boleh ke www.sebelumakubernikah.com. Boleh daftarkan dan boleh masuk ke kami punya grup Telegram, dan kita akan berikan link Telegram di situ.
ataupun boleh juga tonton secara live di Facebook. Kami juga akan live di Facebook untuk seminar sebelum aku bernikah esok hari. Bermula jam 8.30 pagi hingga 3.45 petang. Okey, pastikan anda hadir tau. Okay, so jumpa anda di sana esok hari. Assalamualaikum.